السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sambungan kita terakhir ialah pada muka surat 100, iaitu ruang lingkup ulum Al-Quran, di bawah teknik yang ketiga, iaitu memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, iaitu ulum Al-Quran secara ringkas. Jadi kita tengok daripada muka surat 100 tu, yang paling bawah tu, ruang lingkup ulumul Quran. Dalam perbahasan ulum Al-Quran ini, dia ada banyak cabang dia. Sebab itulah penulis dia letakkan lebih daripada 5 poin, bahkan lebih daripada 10 saya rasa, perbahasan mengenai ruang lingkup ilmu-ilmu yang duduk di bawah ulum Al-Quran, perbahasan yang duduk di bawah ulum Al-Quran. Kita tengok satu-satu. A, ataupun yang pertama, ilmu mawathinun nuzul, iaitu ilmu yang menjelaskan masa turun, musim, awal dan akhirnya. Dia duduk di bawah asbabin nuzul, tapi dia lebih spesifik lagi, iaitu dia membahaskan apa peristiwa yang berlaku waktu turunnya ayat tu. Berada pada fasa apa? Fasa perang ke? Ataupun fasa perdamaian? Adakah ada ayat awal dan ayat akhir yang berkesinambungan dengan ayat tersebut? Sebab kita kena tahu ayat Al-Quran ni dia tidaklah turun berlangsung. Maknanya ayat pertama, 2, 3. Contoh kita ambil dalam surah Baqarah ayat 1 sampai 5. Lepas tu 6 sampai 10, adakah 1 sampai 5 dan 6 sampai 10 tu dia turun serentak? Ada dia turun berpasangan dengan ayat-ayat daripada surah lain. Yang tu duduk dalam mawathin an-nuzul. Ini perbahasan daripada mawathin an-nuzul, iaitu perbahasan melihat apakah ayat berangkai yang turun sekali walaupun duduk pada surah lain. Perbahasan ilmu ni dia agak berselerak sikit lah, tapi dia nak mencari hubung kait. B, ilmu tarikh an-nuzul, iaitu ilmu yang menjelaskan masa turun ayat dan tertib turunnya satu demi satu dari awal hingga ke akhirnya, serta tertib surah dengan sempurna. Tarikh dalam bahasa Arab maksudnya ialah sejarah. Yang ni kita akan tengok rentas masa, bermula daripada penerimaan wahyu pertama sampailah kepada Hajjatul Wada'. Ini ialah fasa penurunan Al-Quran. Wahyu pertama turun ketika mana Nabi berusia genap 40 tahun, waktunya berada di Gua Hira, iaitu 5 ayat awal ataupun bahagian-bahagian awal daripada surah Al-Alaq. Waktu Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi, iaitu ayat daripada surah Al-Ma'idah. Daripada peristiwa Gua Hira sampailah Hajjatul Wada' ni, semua peristiwa ni akan disusun mengikut rentas masa. Dan penyusunan ayat itu akan tengok balik hadis-hadis yang lain. Sebab yang tunjukkan
ayat ni duduk di surah ni, surah ni kena duduk pada sini, surah ni dikemudiankan. Ini semua daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lebih orang kata apa, lebih detail dan banyak riwayat yang kita kena tengok. Sebab tu nama dia tarikh. Okey. C muka surat 101, ilmu asbabin nuzul, iaitu ilmu menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Sebab yang mendesak, yang utama. Okey. Jadi untuk nuzulil Quran ni ada 3. Mawathin, tarikh dan juga nuzul Quran, asbabin nuzul. Okey. Jadi nak katanya dalam bab penurunan Quran tu sendiri sudah ada 3 cabang. Ni baru 3 cabang asas. Masih lagi ada cabang-cabang kecil yang lain. Okey. Lepas tu di ilmu qiraah, ilmu pada bacaan sebutan, iaitu ilmu menerangkan jenis-jenis qiraah ataupun dialek bacaan yang diterima oleh Rasulullah. Ada satu hadis Nabi sebut unzilal Quran ala sab'ati ahrufin. Diturunkan Al-Quran itu di atas 7 huruf. Jumhur para ulama yang mensyarahkan hadis tersebut mengatakan 7 huruf itu ialah 7 dialek yang diterima, 7 gaya bacaan. Yang mana kita maklum qiraat sab'ah ini, qiraat 7 ni terkenal dengan matan Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi yang telah menyusun Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ataupun dinamakan dengan nama matan Syatibi. Situ dia datangkan khilaf 7 riwayat. Daripada Qalun, Qumbul dan macam-macam lah. Ada satu lagi tokoh Imam Ad-Duri, dia datangkan 10 riwayat khilaf. Maksudnya daripada 7 tu keluar lagi 2 cabang. Sebab setiap seorang tok guru ni dia ada anak murid yang biasanya, contoh Imam Asim, dia akan ada Hafs dan dia akan ada seorang lagi. Warsh, dia akan ada Khalaf dan dia akan ada Khalad. Ni antara anak-anak murid. Anak-anak murid ni kadang-kadang dia ada metodologi dia sendiri yang telah diperakui bacaan dia. Jadi ilmu qiraat dia akan lagi banyak berinteraksi dengan khilaf. Maknanya orang yang baca Quran dengan menggunakan qiraat yang berbeza, otak dia kena lebih laju dan peka untuk perhati khilaf-khilaf bacaan tu di mana. Sebab tu kita akan dengar orang yang baca dengan qiraat, contoh dia jadi imam ataupun dia mempersembahkan bacaan, satu ayat tu diulang lebih pada 5-6 kali sebab nak menunjukkan khilaf pada bacaan itu. Adakah sini kena baca imalah, adakah sini kena baca wasal, adakah sini kena baca isbat alif. Ini semua khilaf-khilaf dalam qiraat. Tak sentuh pun lagi makna Quran, baru sentuh baru bacaan. Okey. Ilmu tajwid, yang ni universal. Semua orang kena tahu. Ilmu tajwid daripada yang basic sampailah kepada yang renyah-renyah ni lah. Okey. Ilmu tajwid iaitu ilmu yang menerangkan cara membaca. Tadi cara menyebut, ni cara baca. Cara baca ni dia statik sama saja. Mana-mana qiraat pun. Maknanya paling-paling basic dalam Al-Quran ini kita akan bertemu dengan mad dan dengung. Semua qiraat ada benda ni. Qiraat mana-mana pun mesti akan ada perbahasan al-mudud. Kat mana kena baca panjang, kat mana kena baca pendek. Yang kedua, dalam mana-mana qiraat pun kita akan bertemu dengan isu dengung, ghunnah. Dekat mana kena baca ghunnah, dekat mana kena biasa saja, jelas tanpa ghunnah. Okey. Itu ilmu tajwid. Biasanya qiraat dengan tajwid ni dia akan berkait. Tapi tajwid akan menjadi tonggak asas dia. Tonggak asas. Maknanya kita kena kenal apa yang nama dia dengung ni macam mana. Kalau yang jenis imalah, kalau yang jenis-jenis ibdal apa semua tu, itu biasanya duduk dalam perbahasan ilmu qiraat paling banyak. Okay. F situ disebut ilmu gharib al-Quran, iaitu ilmu yang menerangkan kata-kata ganjil dan tidak terdapat dalam perkataan orang Arab sehari-harian. Ilmu ini menerangkan makna-makna kata yang halus, tinggi dan ganjil. Ini lebih kepada penerangan kalimah, mufradat kalimat gharibil Quran oleh Al-Asfahani. Ini antara tokoh yang telah buat satu kamus untuk menyusun perkataan-perkataan yang tak biasa digunakan oleh Arab Quraisy sebagai perkataan harian. Contoh, kita baca dalam Quran, wal-laili idza as'as. As'as bukan bahasa fasih yang dipertuturkan oleh Quraisy pada waktu itu. Dia bukan bahasa-bahasa yang biasa digunakan. Selain daripada itu, fatir, alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ardh. Kataan fatir itu
bukan perkataan yang digunakan oleh orang Mekah secara spesifiknya ataupun orang Hijaz. Mekah, Madinah tak pernah kenal perkataan fatir. Ni ambilan daripada luar. Ini dipanggil gharibul Quran. Kemudian ilmu i'rabil Quran, iaitu ilmu yang menerangkan baris Al-Quran dan kedudukan lafaz dalam ta'bir. Ini lebih kepada tata bahasa Arab. Kenapa dibaca dengan baris atas, baris bawah, baris depan ataupun dimatikan, dijazamkan? Ni kena berkait dengan bahasa Arab lah. Maknanya satu orang yang belajar ilmu i'rabil Quran, dia memang tak boleh tinggal ilmu nahwu situ. Dan kita pun tahu dalam perbahasan ilmu nahwu ni, antara cabang yang paling banyak dan memeningkan ialah al-mansubat, paling banyak. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Hukum dalam ilmu nahwu ni ada 4: marfu'at, marfu', mansub, majrur, majzum. Orang belajar mata ajrumiyah dia akan tahu. Yang paling banyak cabang, yang paling banyak sekali cabang ialah mansub, yang disebut dengan al-mansubat. Saya ingat dulu waktu di degree dulu belajar di Jordan ni, mansubat ni kita orang akan belajar satu semester. Tak sentuh marfu'at, tak sentuh majrurat, tak sentuh majzumat, tak sentuh. Dia ada satu subjek khusus. Dia panggil nahwu 2, tapi saya tak wajib sebab saya usuluddin. Orang yang ambil bahasa Arab dia wajib lah. Mansubat. Tapi pensyarah tu dia selalu sebut mansubat lagi mustahak, terutamanya untuk pelajar syariah. Sebab banyak ayat Al-Quran yang dihukum dengan mansub. Dihukum dengan mansub. Sebab tu orang yang belajar bahasa Arab, kalau ada exam nahwu, paling selamat kita hukumkan kalimah tu dengan mansub. Sebab mansub paling banyak dalam bahasa Arab. Maknanya kalau kita blur kan, kita jawab exam tak tahu, dia suruh kita i'rab perkataan ni, bila mana kita tak tahu, biasanya hukum dulu mansub. Sebab tahu itulah yang paling banyak. Biasanya belum tentu betul. Kadang-kadang hukum mansub tapi alamat kepada mansub tu kita taram je mana-mana. Sebab mansubat ni dia banyak. Tuan-tuan faham apa saya sebut? Dia orang belajar bahasa Arab dia akan nampak benda ni. Okay. Cuma dalam Al-Quran dia banyak. Dan setiap hukum-hukum ni, perbezaan baris ni akan memberi perbezaan hukum. Terutamanya pada isu berkaitan dengan ibadah. Contohnya ayat yang terkenal, ayat tentang wudu. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Waw itu telah menjadi perbahasan yang begitu crucial, begitu rumit oleh kalangan fuqaha, dan mereka memang menggunakan orang kata apa, teori bahasa Arab untuk faham. Sebab orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu antara rujukan asas bagi ilmu bahasa Arab ni, rujukan utama induk yang besar lah ialah Alfiyah Ibnu Malik. Ada satu matan 1000 bait lebih, 1000 rangkap syair tu, nama dia Alfiyah Ibnu Malik. Dalam Alfiyah Ibnu Malik itu membahaskan kategori waw. Waw tu, huruf waw, waw baris atas, waw. Waw ni dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kata hubung lah, harfu jar. Okay. Waw ini ada 14 fungsinya. 14 fungsi dalam bahasa Arab. Ada satu tesis yang ditulis di Al-Azhar tahun 90-an membahaskan tentang berapa jenis waw yang ada dalam Al-Quran, termasuk fungsi dan kesannya terhadap hukum fiqh. Orang dapat PhD kerana kaji huruf waw, tak kaji lagi huruf-huruf lain dalam Al-Quran tu. Nak kata perbahasan itu luas. Okey. Itu ilmu i'rabil Quran. Dia menarik. Dia ilmu yang menarik, tapi kita kena ligat sikitlah. Kalau kita slow, lambat pick up, dia payah sikit nak nampak apa hubung kait dia. Okay. H, ilmu wujuh wan nadhair, iaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang memiliki banyak maksud, menerangkan makna yang dimaksudkan pada satu tempat. Okay. Al-wujuh wan nadhair ni perbahasan yang sangat-sangat kurang diberi pendedahan di tempat kita. Mungkin kerana kita bukan penutur bahasa Arab, bukan orang bangsa Arab dan bercakap dengan bahasa Arab, jadi ilmu ni pun tak diberi perhatian sangat. Bukan saya rasa di Malaysia, bahkan di Jordan dulu pun waktu duduk belajar pun tak pernah dengar lah subjek al-wujuh wan nadhair ni. Tak ada. Hatta student yang usuluddin ke syariah ke, tak ada. Tapi ianya ilmu yang penting.
Sebab apa? Dengan ilmu ni lah kita akan tengok khilaf di kalangan para ulama pada menetapkan maksud satu-satu perkataan, khususnya pada khususnya pada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada unsur penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Di sini kita akan tengok bagaimana para ulama mentarjihkan nak terima makna tanpa takwil ataupun boleh takwil di sini. Tapi memang kita tahu manhaj takwil ialah manhaj yang akhir, bukan manhaj yang awal. Bukan satu metodologi yang diterima daripada awal. Jadi kalau kita belajar pun memang kita akan tengok kebanyakan ulama, terutamanya ulama dalam akidah dan juga dalam hadis, mereka menolak metodologi takwil. Kecuali ulama bahasa Arab, mereka menerima takwil hatta kepada makna-makna yang kata apa, ada unsur penyerupaan zat Tuhan dengan makhluk tu. Cuma itu ialah benda penting dan besar untuk kita nampak metodologi dia. Okey. Dia sebut situ ilmu ma'rifatil muhkam wal mutasyabih, iaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dilihat muhkam, jelas dan mutasyabih. Ini pun pecahan daripada al-wujuh wan nadhair. Sini penulis dia susun ikut dia punya branch dia dah. Yang mana satu induk dia, lepas tu branch dia. Dia punya orang kata apa, dia punya cabang dia. Okay. Ilmu ma'rifatil muhkam ni kita akan kenali juga dengan nama ilmu ayat-ayat ahkam. Kita pernah dengar tafsir ayat ahkam. Antara orang kata apa, kitab tafsir ayat ahkam yang terbaik. Tapi dalam bahasa Arab lah, bahasa Melayu ni tak ada pun terjemahan ada. Oleh Ali As-Sayis. Yang ni antara yang terbaik lah. Cuma tempat kita ni lebih masyhur dengan Rawai'ul Bayan oleh Dr. Ali As-Sabuni, dan juga Tafsir Al-Munir oleh Wahbah Zuhaili. Tempat kita lebih terkenal yang tu. Yang jadi silibus-silibus pengajian universiti pun yang tu. Saya ingat di Jordan dulu pun guna Rawai'ul Bayan oleh Dr. Ali As-Sabuni. Tapi Dr. Wahbah Zuhaili tu, kitab Tafsir Munir dia tu antara yang hampir komplit lah membahaskan hukum-hukum yang ada dalam satu ayat tu. Sebab dia memang pengkhususan dia dalam bidang fiqh. Memang keluarga Az-Zuhaili ni ialah keluarga yang terkenal faqih. Sebab kalau kita tengok Wahbah Zuhaili dah meninggal. Adik dia Muhammad Zuhaili dulu dipinjamkan ke Uniza Terengganu sekejap setahun. Lepas tu balik semula ke UAE, ke Sharjah lah. Orang sebut dengan Universiti Sharjah, tapi sebutan betul ialah Sharqah dengan qaf. Dia duduk situ. Memang banyak buku-buku dia. Dalam bahasa Arab antaranya buku dia ialah Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Ini oleh Muhammad Az-Zuhaili. Dia ada seorang lagi adik dia. 3 beradik. Semuanya Zuhaili belakang. Okay. Cuma nak kata dia antara ulama mutaakhir yang memberi saham kepada ilmu ma'rifatil muhkam wal mutasyabih. Tapi dia banyak fokus pada al-muhkam. Okay. Ilmu nasikh wal mansukh, iaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang diangkat dan diturunkan semula yang baru menurut sebahagian ahli tafsir. Ini nasikh mansukh ni ialah benda yang maklum, kita selalu dengar. Tapi dia tetap cabang daripada wujuh wan nadhair. Nak tengok ayat, dia ada ayat yang dimansuhkan, ayatnya pun tak ada, tapi hukumnya ada. Dia ada ayat yang dimansuhkan dua-dua, ayat tak ada, hukum pun tak ada. Ada setengah-setengah ayat Quran yang dimansuhkan ayatnya tapi hukumnya masih lagi valid. Adalah contoh-contoh dia, sebab saya tak check sangat semua benda ni. Tapi ilmu nasikh dan mansukh ni pun ialah ilmu yang menarik untuk kita ketahui dari segi sejarah. Kenapa hukum tu dimansuhkan, kenapa bacaan tu masih wujud tapi hukumnya tak diimplementasikan. Jadi ini benda yang menarik untuk dikaji dan digali lah. Sebab tu untuk bahagian Quran saja memang dia akan ada banyak cabang. Sebab tu untuk bahagian Quran ni, kalau nak buat pengkhususan pun dia memang ada pengkhususan. Tapi universiti di Malaysia ni dia tak banyak sangat kata apa, ada program yang bersifat pengkhususan. Biasanya dia akan attach dengan bidang lain. Contoh Usuluddin dia akan attach lah, sekali dengan hadis, sekali dengan tafsir. Usuluddin yang ada pecah-pecah ni hanya di Al-Azhar. Universiti Azhar dia ada Usuluddin Syu'bah tafsir saja. Usuluddin Syu'bah hadis dan Usuluddin Syu'bah aqidah wa muqaranatil adyan, perbandingan agama.
Universiti di Arab Saudi ni dia ada Kulliyatul Quran. Kuliah Quran saja. Yang ni dia bahas sebab ni. Cuma di Malaysia ni biasanya kita akan tengok ijazah ataupun diploma dalam bidang qiraat. Lepas tu dia gabung dengan qiraat bahasa Arab. Diploma tahfiz wal qiraat dan bahasa Arab. Diploma tahfiz wal qiraat dan sekian-sekianlah. Okey. Tapi nak buat satu fakulti Quran betul, rasanya tempat kita ni tak ada lagi. Di Malaysia ni tak ada. Mungkin kekurangan pakar. Sama juga dalam bidang hadis pun. Di Malaysia ni pun dia tak ada fakulti hadis yang betul-betul. Satu dia je. Sebab memang daripada peringkat diploma sampai peringkat PhD pun di Malaysia ni ada leak ataupun ada benda yang tak mampu nak tampung semua. Contoh pengajian hadis di Malaysia hatta ke peringkat PhD di UIA pun kita tiada pengajian yang fokus kepada ilmu ilal, tak ada. Ilmu ilal ni payah. Satu benda yang payah. Subjek ilmu ilal ni lah satu subjek yang memang sukar. Sebab dia akan buka semua ruang-ruang yang kecil dalam satu sanad hadis ataupun satu matan hadis. Di Jordan pun, sebesar-besar Jordan tu punya ramai lagi, kita kira Jordan ni ramai lah lagi orang alim. Cuma ada satu universiti saja yang ada subjek ilmu ilal, University of Jordan, Jamiah Al-Urduniyah. Di Al-Azhar pun ada. Cuma nak katanya perbincangan ilmu ilal ni sangat-sangat tertutup dan tak ada. Sebab orang yang belajar ilmu ilal, kita akan tengok dia akan melatih otak dia untuk tengok satu hadis tu transparent, hadis tu di mata dia. Dan paling basic, satu orang yang belajar hadis ni dia memang kena faham metodologi Imam Tirmizi bila mana dia tulis kitab ilal. Sebab Imam Tirmizi ni antara tokoh yang akan menjadi rujukan utama. Dia ada tulis Ilal Tirmizi. Antara yang mensyarahkan Ilal Tirmizi ni ialah Dr. Nuruddin Ithir daripada Syria. Dia ni antara orang yang betul-betul mengangkat Tirmizi setinggi-tingginya. Orang pernah tanya dia, Bukhari dengan Tirmizi mana okey? Dia kata Tirmizi okey. Dia sebab dia kaji, memang master PhD dia semua dalam bidang pengkajian metodologi Imam Tirmizi. Nuruddin Ithir ni dia ni satu tempat dengan Wahbah Suhaili di Syria. Sebelum dia orang ke Mujamma' Syekh Ahmad Kiftaro di Dimashq, dia orang di Jami'atu Dimashq, Universiti Damsyik. Syria ni pun banyak produk-produk, tapi keadaan negara yang kurang stabil mengakibatkan tokoh-tokoh ni dah keluar daripada negara dia orang. Dia orang pergi bertebaran. Ada ramai duduk di Turki, ada duduk di Qatar. Tapi bila mana dia orang pindah dapat suaka politik ni, dia orang tak seaktif waktu dia orang di negara dia orang dulu. Dia orang hanya duduk, mungkin kerana faktor usia dah terlalu tua, tapi penulisan tu masih lagi orang kata apa, masih lagi berjalan. Saya ingat dulu di Jordan ni Shu'aib Al-Arnaud. Shu'aib Al-Arnaud ni antara tokoh yang besar dalam bidang hadis. Waktu itu orang pergi kuliah dia yang akhir-akhir sebelum dia meninggal ni pun, dia dah tua ni, dia tak pergi salat masjid dah sebab dia tak larat nak turun. Bila mana dia bahas surface je, dia tak boleh nak bahas yang dalam-dalam. Mungkin kerana faktor usia, sebab tangan dia pun macam Parkinson dah, kita begitu dia ketar banyak. Jadi dia tak berapa, dia macam tak boleh nak buat kuliah lama. Paling lama pun 40 minit ataupun sejam. Dan dia lebih, orang kata apa, dia lebih suka santai lah. Saya tengok dia punya kepribadian dia waktu kita pergi tu. Dia, orang utara panggil hemoi. Dia jenis orang yang okey, suka melawak apa semua. Kalau orang bawa jamuan apa, dia akan cepat nak habis kelas. Dia macam perangai orang kita juga. Ada makanannya, jadi kelas pun habis. Sebab tu dia selalu sebut idza hadara al-hars batala ad-dars. Bila mana datangnya hars tu makanan. Bila mana makanan dihidangkan, habislah kelas kita. Tak ada kelas. Tapi waktu dia muda, dengar cerita daripada anak murid, sangat serius. Dia ialah hampir sama dengan Nasiruddin Al-Albani. Walaupun ada orang tak setuju dengan Al-Albani. Al-Albani ni memang banyak duduk di Jordan. Memang ada markas dia. Anak-anak dia pun masih ada. Isteri Al-Albani pun masih lagi ada. Okay.
Kalau kita tengok, terdengar cerita, dia orang ni baca buku di library 16 jam sehari. 10 jam berdiri. Kau boleh bayang, berdiri sebab dia asyik dengan benda tu. Anak kepada Al-Albani kata dia pernah tegur ayah dia berkali-kali, stop, jom kita pergi makan. Tak makan. 16 jam sehari. Dia punya, sebab Nasiruddin Al-Albani dengan Syuaib Arnaud ni, dia orang yang datang daripada negara yang sama, Albania. Cuma Al-Albani tu kita akan nampak lah Albania tu. Arnaud ni pun salah satu kabilah yang ada di Albania. Abdul Qadir Al-Arnaud, Syuaib Al-Arnaud dan juga Nasiruddin Al-Albani. Saya tahu orang ramai tak setuju bila mana kita sebut Albani ni ada orang yang macam rigid betul dengan nama ni. Tapi kita kena tahu dia satu orang yang telah memberi saham kepada ilmu hadis. Memang dia orang tiada sijil pengkhususan. Dia orang tak ada PhD, dia orang tak ada master, tapi dia orang yang telah terjun ke bidang ni, yang meninggalkan bidang orang awam biasa. Dia belajar, dia ada guru tapi guru informal. Maknanya tidak ada sistem pengajian. Dia orang tak daftar universiti pun. Tapi dia orang adalah guru tu. Guru belajar hadis tu ada. Dia orang macam jenis pergi, macam kita pergi ke pondok mana-mana belajar dengan tok guru sekian-sekian. Informal. Cuma di Malaysia ni dia tak ada lah pengajian yang seperti itu di pondok-pondok yang menyebabkan orang tu keluar sebagai pengkaji. Dia lebih kepada meneruskan pengajian kitab tradisional tu. Tapi di negara Arab ni, dia pergi belajar dengan tok guru tu, dia cuba kaji. Dia cuba tengok, dia cuba hasilkan penulisan demi penulisan. Ini antara orang kata apa, kelainan aliran je lah. Cuma saya nak katanya kesungguhan. Tapi waktu dia orang dah berumur sikit ni, dia orang dah tak berapa aktif macam dulu. Dan kita pun faham, kita yang pergi belajar ni pun faham, kita pun tak duduk lama lah umur dia. Mana masa yang dia bagi dalam pukul 3 sampai pukul 5 tu, itu ialah waktu yang dia boleh bagi pada dia. Tapi kita boleh nampak dia macam bila mana dah lepas pada sejam je, dia macam tak boleh nak orang kata apa, nak fokus lah. Mungkin kerana orang kata apa, dia punya daya tu dah tak kuat macam dulu. Sebab saya ingat waktu pergi rumah Syuaib Arnaud ni, bila mana dah sampai sejam, anak perempuan dia akan keluar tengok ayah dia okey tak okey. Dia macam orang kata apa, yelah faktor usia dah 80 lebih dah. Dan saya pun perasan kadang-kadang bila mana dia sebut sesuatu tu ada silap sikit daripada buku dia yang dia tahqiq, tapi benda tu okey lah. Kita perasan lah benda tu, kita beri keuzuran sebab usia dia dah terlalu tua. Beza dengan apa nama ni, dengan yang agak muda sikit. Saya pernah belajar di Jordan ni dengan 2 orang anak murid Al-Albani. Tapi saya tak katalah saya betul-betul follow dia, sebab dia orang ni duduk di ibu negara, kita duduk di hujung kampung. Kadang-kadang banyak benda yang menghalang program universiti, pengajian yang menghalang kita untuk selalu pergi. 2 orang anak murid Albani, seorang dah meninggal, Syekh Ali Al-Halabi, seorang lagi masih hidup, Syekh Masyhur Hassan Al-Salman. Ni 2 orang ni masih lagi hidup. Saya memang tahu orang Malaysia sebahagiannya asatizah tak berapa suka dengan Albani kerana alirannya yang agak berbeza. Tapi kita kena tahu dalam bidang akademik kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena cakap dengan lebih terbuka lagi. Okey. Syekh Ali Al-Halabi ni antara yang paling banyak saya pergi kelas dia berbanding Syekh Masyhur Hassan Al-Salman. Sebab Syekh Masyhur ni dia orang yang kalau cakap, dia cakap bahasa daerah yang terlalu pekat. Jadi kita tak berapa faham sangat. Kalau Syekh Ali ni dia memang cakap bahasa Arab standard. Dan satu orang yang perwatakan dia garang lah. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia pun, dia orang yang besar. Dia orang yang muka dia pun jarang lah saya rasa saya tengok kuliah dia senyum ni jarang. Saya boleh bilang rasanya 3-4 kali je kot dia senyum. Dia meninggal sebab Covid apa ni. Dah meninggal. Rahimahullah. Cuma nak katanya waktu kita pergi kelas dia pack, kelas dia pack. Semua benda yang dia cakap tu penuh dengan, kita memang kita terpaksa take note semua. Belajar dengan dia satu kitab, kitab Al-Iqna'. Iqna' ni lah kitab hadis ahkam, bukan Iqna' Asy-Syarbini tu. Ada satu lagi Iqna' lain. Itu Iqna' Khatib Syarbini tu mazhab Syafi'i punya. Pack, kelas dia pack, penuh dengan benda. Dia bahas kenapa dinamakan bulan Rejab. Dia bawa khilaf semua sejarah masyarakat Arab. Kenapa dinamakan Rejab? Kenapa dinamakan Syaban? Kenapa dinamakan Ramadan? Sampailah dia pergi kepada sejarah macam mana penyusunan bulan-bulan itu. Satu matan hadis pun tak masuk lagi. Itu hanya satu kuliah sahaja. Cuma kita puas hatilah, benda tu kita puas hati.
Dan kita tengok dia punya library dia apa semua. Semua saya nak katanya dia bawa tabiat guru dia juga. Baca kitab dalam tempoh yang lama. Dan dia orang ni kebanyakannya datang daripada bidang-bidang yang bukan bidang pengajian agama secara formal. Kalau Syekh Ali Al-Halabi dengan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman ni, dua orang ni daripada bidang engineering. Tukar ke bidang agama. Mungkin kerana dia orang duduk dalam bidang engineering yang crucial, dia orang boleh bawa perangai teliti tu masuk dalam bidang ni. Memang orang dalam bidang ni dia perlukan ketelitian itu. Cuma nak katanya, inilah benda yang luar biasa lah. Benda yang luar biasa. Kalau tuan tengok buku-buku dia pun, dia bahas dengan cara yang begitu mendalam. Okay. Kita pergi kepada perbahasan yang lain. Ilmu bada'i'ul Quran, iaitu ilmu yang menerangkan keindahan-keindahan susunan bahasa Al-Quran. Yang ni lebih kepada unsur balaghah, kesusastraan bahasa. Penggunaan uslub ayat Al-Quran itu, cara pembawaan ayat Al-Quran, susunan kalimah. Sebab tu disebut dengan nama Bada'i'ul Quran. Ilmu i'jazul Quran, iaitu ilmu yang menerangkan kekuatan susunan lafaz Al-Quran yang memiliki nilai mukjizat tanpa melemahkan ahli bahasa. I'jazul Quran. I'jazul Quran ni ialah satu ilmu yang baru nak dibawa masuk ke tempat kita, tapi taklah secara keseluruhan lagi. Tapi ianya ialah satu bab yang menarik, iaitu kita akan tengok apa beza kalimah Quran dengan syair Arab. Untuk fahami ilmu i'jazul Quran ni memang kena tahu juga pengetahuan tentang syair orang Arab. Kena tahu 7 syair yang digantung di Kaabah. Kena tahu syair jahili, syair-syair yang hebat di zaman masyarakat Arab jahiliah. Kena tahu syair Abbasi apa semua ni. Lepas tu kita akan baru nampak apa beza dia dengan Quran. Jadi kita yang Melayu yang belajar ilmu i'jazul Quran ni memang akan terlopong lah. Sebab kita bukan biasa dengan bersyair itu. Dan konsep syair kita orang Melayu ni pun bukanlah seperti mana konsep syair orang Arab. Dan syair orang Arab ni pun sudah menerima banyak kerosakan sejak akhir-akhir ni, bila mana banyaknya perkataan-perkataan daerah yang masuk dalam rangkap syair dia orang. Jadi rangkap syair dia orang dah tak bersih lah. Mereka syair-syair dulu mesti kena buat perbandingan dengan syair yang sezaman, sebelum Quran turun, semasa Quran turun dan selepas Quran turun. Dia memang kena tengok dari segi level tu. Sebab kita orang Melayu ni kita tak biasa dengan syair, jadi kita akan agak boring lah sikit ni. Yang ni agak membosankan. Tapi orang yang tahu nilai syair bahasa Arab, dia akan nampak apa ilmu i'jazul Quran, ketepatan perletakan kalimah itu. Muka surat 102, ilmu tanasubil ayah was suar, iaitu ilmu menerangkan perkaitan antara satu ayat dan surah, baik ayat dan surah yang ada pada awal maupun yang ada pada akhir. Munasabah kadang-kadang disebut dengan nama ilmu munasabah. Sebab tu kalau kita tengok antara tokoh yang awal bercakap tentang ni ialah Al-Farahi daripada India. Ilmu munasabah ni banyak dibawa oleh ulama-ulama daripada benua India. Di Malaysia kita ni melalui Tadabbur Center oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman tu, itu antara satu kelompok yang cuba nak bawa ilmu ni ke dalam masyarakat. Nak bagi nampak hubung kait, lepas tu cuba hubung kaitkan dengan masalah hidup kita apa semua. Itu semua duduk dalam ilmu tanasubil ayah was suwar. Ilmu aqsamil Quran, iaitu ilmu yang menerangkan maksud-maksud sumpah Al-Quran, sumpah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Sumpah-sumpah tu semua diletak sekali dan dibahaskan, iaitu membahaskan tentang qasam. Ini pun menarik. Ilmu amsal Al-Quran, iaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat perumpamaan yang dikemukakan dalam Al-Quran. Ilmu ibarat, bila mana Tuhan sebut, adakah sama orang yang buta dengan orang celik? Apa maksud dia? Apa takbir dia? Itu dipanggil ilmu amsal Al-Quran. Melihat semua perbandingan Al-Quran, comparison, ayat yang bersifat comparison, semua diletakkan sekali dan dikaji. Dikaji duduk sekali situ. Situ ilmu jidal Al-Quran, iaitu ilmu yang menerangkan jenis menjawab persoalan yang telah dihadapkan Al-Quran kepada golongan musyrik dan kafir. Setiap persoalan-persoalan yang Tuhan hadapkan kepada orang kafir ataupun persoalan orang kafir yang dijawab oleh Quran, itu disebut dalam ilmu jidal Al-Quran. Yang terakhir, ilmu adabit tilawatul Quran, iaitu ilmu menerangkan segala bentuk aturan yang mesti dipakai dan dilaksanakan dalam membaca Al-Quran. Yang ni mungkin dalam masyarakat kita ianya ialah ilmu yang bukan ilmu yang asing, kita selalu dengar.
adab-adab membaca. Nak kena buat apa, nak kena menghadap kiblat ke, nak kena berwuduk ke apa, itu semua duduk dalam adabut tilawatil Quran. Okey. Jadi selesai kita untuk pecahan kepada ilmu ulum Quran. Sebenarnya kalau kita tengok semua pecahan yang dia bagi ni, kalau tuan-tuan contoh di Malaysia ni tak ada. Yang saya tengok ni ialah di Arab Saudi lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuliatul Quran. Kuliatul Quran ni ada di Universiti Islam Madinah, ada di Universiti Ummul Qura. Ni antara universiti yang memang ada kuliah Quran. Kuliah Quran ni maksudnya fakulti Al-Quran lah. Okay, kuliah tu istilah yang mereka guna. Okay. Bila mana kita tengok di bawah kuliah Quran ni dia ada syu'bah dia. Syu'bah ni ialah bahagian-bahagian kecil. Tafsir Quran apa semua ni. Okay. Semua ni saya pernah pergi di Mekah. Di Mekah ni ada satu tempat penerbitan nama dia Maktabah Rushd. Kalau kita tengok kitab-kitab Arab kan dia tulis bawah tu tubi'a fi Maktabatir Rushd. Dicetak oleh satu publication Rushd lah nama dia. Okay. Saya pernah pergi. Kita masuk je, kita akan tengok ada lebih daripada 10 section, 10 rak. Ini semua tesis universiti di seluruh Arab Saudi. Arab Saudi ni dia agak terbuka. Dia bukan macam Malaysia. Malaysia ni mungkin takut kepada unsur plagiat dan mungkin sistem penulisan tesis di Malaysia ni berbeza dengan di sana. Saya pun lepas sambung pasca saya pun saya tahu di Malaysia ni dia agak rigid sikit. Dia agak tertutup. Dia banyak security yang kena dia jaga. Dia tak boleh buat suka hati. Di negara Arab dia open. Dia open. Sebab tu ada orang tanya kenapa tak sambung dekat luar. Dekat luar ni dia mudah sikit. Baru saya faham kenapa ada orang yang belajar agama ni dia stay sana juga. Nak bagi habis sebab mungkin kajian di sana ni dia lebih terbuka dan orang kata apa? Penginfak tu. Yang saya tengok kekuatannya ialah pada endowment yang ada di Arab Saudi ni. Kita di Malaysia ni baru nak buat lah. Masuklah di KUIP di mana-mana pun baru nak buat benda tu. Okay. Endowment yang kuat ni, wakaf, dana wakaf yang kuat ini menyebabkan keterbukaan dalam lapangan kajian. Sangat terbuka. Ada 10 section, 5 rak tu daripada fakulti Al-Quran sahaja. Macam-macam bidang, bidang-bidang yang tak pernah sangka. Tajuk-tajuk yang kita tak sangka ada orang kaji di situ. Dan harga tesis itu dijual sangat-sangat murah. Jauh lagi murah daripada harga buku-buku di Malaysia. Sangat murah. Biasanya kita akan tengok dia akan cop dekat tepi kitab tu. Harga diturunkan kerana ada orang infak pada penerbitan itu. Contoh buku tu harga 200, orang infak sehingga menyebabkan boleh kurang 150 daripada harga pasaran. Kitab yang tebal, 150 muka surat, dicetak dengan kulit yang cantik, dijual RM45, RM50. Ini Maktabah Rushd. Sebab tu di Arab Saudi ni dia punya keterbukaan. Jadi orang-orang yang duduk di luar, sebab tu saya tengoklah. Orang-orang yang kerja biasa, dia orang tak perlu daftar universiti, dia orang boleh. Saya tak tahu di Malaysia, saya tak pastilah. Tapi di negara Arab, di Jordan dulu pun benda yang sama berlaku. Orang awam dia boleh pergi kelas-kelas di universiti, masuk macam tu je. Itu kelebihan negara-negara Arab ni. Dia panggil mustamid. Mustamid ni lah pendengar daripada luar. Tak perlu ulur kad universiti apa semua. Dia masuk. Cuma dia tanya student, okey, hari ni kelas apa di fakulti ni? Dia masuk. Malaysia tak boleh lah sebab masuk itu pagar pun dah semacam. Guard dah berapa orang dah depan tu. Okay. Mungkin saya tak kata benda tu salah. Mungkin ada alasan security yang perlu diambil kira juga. Tapi dia ada rasa terbuka. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita masuk kelas, duduk bangun kambing. Kan negara Arab kan dia bangun macam tu sikit. Tambah di Jordan ni. Siapa bangun kambing? Rupanya pengembala kambing dekat universiti kami ni dia tepi padang pasir. Jadi dia lepas dia tambak dah kambing dia masuk kelas dulu. Bangun kambing. Something. Tapi dia masuklah kelas tu. Dia mari kuliah dan dia punya participate dengan pensyarah lebih daripada student yang daftar subjek tu. Tanya soalan aku ni. Dia tak ambil exam pun. Dia jadikan maknanya kuliah-kuliah di universiti tu sudah menjadi kuliah umum macam di masjid. Boleh datang, boleh pergi apa semua. Itu keterbukaan yang ada lah. Mungkin suasana negara sana dia macam lebih terbuka. Tapi cerita plagiat, jenayah akademik ni pun ada di negara Arab ni. Tak kurang hebat jugalah. Benda tu tak dapat dinafikan.
memang wujud pun. Hatta di universiti berprestij di sana pun masih lagi ada. Terutamanya kita orang-orang yang luar ni, bila mana kita takdim tajuk. Takdim ni maksud dia apa? Kita nak hantar tajuk proposal apa semua ni, kena hati-hati. Memang tak boleh tunjuk mudah-mudah dengan dia orang. Sebab saya dengar cerita daripada banyak orang yang buat master dan PhD dia di negara Arab ni, terutamanya di Jordan lah. Di Saudi saya tak pasti, saya bukan belajar sana. Memang ada kes kecurian tajuk dan akhirnya SV tu dia bagi kepada orang yang dia rapat tu. Hatta Dr. Rozaimi yang buat master yang buat PhD di University of Jordan tu, tajuk PhD dia tu kajian terhadap Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad tu, dalam kitab Usia. Tajuk itu telah dicuri oleh anak saudara kepada SV dia peringkat awal. Sampai bergaduh. Sampai SV dia, tapi dia bukan main SV lah. SV yang kedua dan ketiga. Hari Viva tu pun muka tak puas hati sebab curi tajuk. Yang bantu Dr. Zaimin ni supaya pertahan ialah SU ataupun sekretariat PA kepada SV. Bila mana pergi tanya, saya tahu ni sebab Dr. Zaimin cerita secara peribadi lah. Dia kata PA tu kata, kamu pergi pertahan tajuk kamu. Tajuk kamu ni anak saudara dia dah nak curi tajuk ni. Pergi pertahan. Cerita ni di negara Arab. Yang ni keturunan sahabat Nabi semua ni dia buat perangai. Ni saya kata ni lah keturunan sahabat Nabi semua dia buat perangai. Sangat teruk bagi saya. Sangat teruk benda tu berlaku. Tapi adalah SB-SB yang bagus, okey. Cuma saya nak katanya, keterbukaan macam tu, dia tak security lah. Nampak tu. Sebab tu baru ni ada satu kes, di mana Dr. Zami dia punya konten PhD dia tu dicuri oleh satu universiti di Pakistan. Dan dimuat, kata apa, yang curi tu ialah tokoh besar. Orang belajar hadis mesti kenal lah tokoh tu, dua orang daripada Islamabad ni. Okay. Lepas pada tu, ianya ialah benda yang terbuka, open. Sebab tu ini ialah benda yang bila mana terbuka macam tu lah jadi dia. Sebab tu saya tengok sistem Malaysia ni dia agak tertutup. Dia nak elak yang tu lah. Dia nak elak supaya ada unsur plagiat ni. Cuma saya nak katanya, keterbukaan di Arab Saudi tu kita seronok lah. Sebab dia macam gap dengan orang awam ni tak jauh. Orang awam boleh baca, boleh tengok, tesis tu dijual dengan harga murah apa semua. Tapi satu segi yang kita boleh tengok ialah, satu segi yang kita kena hati-hati ialah unsur tiru ni lah, plagiat ni. Cuma nak katanya dalam bidang Quran sangat banyak. Kalau kita pergi ke Mekah, kalau tuan-tuan ada waktu lah, tanya mutawif dia macam mana nak pergi ke Maktabah Rush. Maktabah Rush ni tak jauh pun ada Masjidil Haram. Itu pun branch dia, itu bukan yang utama. Utama dia duduk di Riyadh. Itu branch dia saja. Branch dia pun dah besar. Kebetulan saya pergi pada waktu tu. Maktabah Rush ni menariknya sebab apa? Sebab saya dengar cerita orang-orang, bila mana kita pergi, biasanya tokoh-tokoh ulama ataupun pensyarah-pensyarah universiti akan pergi di kedai tu. Dia macam kedai yang menjadi persinggahan ramai orang. Kebetulan saya pergi tu, ada satu orang. Ni dia mengajar dalam Masjid Nabi. Dalam Masjidil Haram. Dia tenaga pengajar. Dia pun pensyarah universiti. Saya pergi, nama dia Ali Al-Qarni. Lebih kurang nama saya. Tapi dia tak ada doktor je lah. Dia pergi, saya tak kenal dia, saya tak tahu pun dia tu Syekh Ali Al-Qarni. Sebab dia kuliah dia tak ada video. Kuliah dia suara je. Waktu kita orang sampai, memang waktu tu kita tengok kitab banyak. Kita seronok lah. Tapi duit tak ada. Kita datang pada Jordan dah habis duit banyak. Jadi kita beli sikit je lah. Kita beli sikit. Waktu beli tu, kita orang pun balik. Ada seorang kawan saya ni, dia tertinggal satu plastik buku dia di situ. Kita dah sampai Masjidil Haram lah. Kita pun dah letih lah. Tapi atas sebab malas nak bergaduh, kita pun tembanlah sekali lagi pergi. Pergi balik. Nak tahan teksi apa semua. Pergi balik. Syekh Ali Al-Qarni tu masih lagi duduk situ. Dia pun tanya, ni student Ummul Qura ke? Dia ingat kita ni student belajar di Saudi. Tak, student daripada Jordan. Okay. Dia kata, kullu ala hisabi. Semua buku yang budak ni ambil, aku yang bayar. Kita dengar macam tu, kita tarik. Saya ingat 1,500 riyal hari tu saya ambil. Banyak buku. Habis kita ambil tu, dia pun letak. Dia suruh khadam ni, dia ada bawa khadam ni, biasanya orang Pakistan atau orang Bangladesh. Khadam dia ada bagi sampul. Dalam sampul tu ada 500 riyal Saudi. 500 riyal kan sekeping je kan sana. Sekeping ni bagi duit lagi.
Itu ialah tabiat orang-orang di sana terhadap penuntut ilmu. Tabiat dia. Saya ingat kawan saya pun ambil dekat dengan RM2,000, saya ambil dekat RM1,500, kawan ni pun ambil dekat dengan RM800. Hari tu RM5,000 tak lari dah. Syekh tu bayar. Tapi dia bayar. Dia orang kaya kan, tak ada isu lah. Dia tengok kereta dia pun tak tahu dia orang kaya. Cuma dia bagi tu tak takut pada kemiskinan. Cara dia bagi tu. Dia bagi. Saya ingat sampai hari ni. Waktu tu tahun pertama, first time saya pergi buat umrah. Saya dapat yang tu. Tahun pertama. Itu saya tengok kemurahan orang sana. Semua tu dengar cerita, tapi memang benda tu betul. Tapi saya nak katanya, di sana ialah lubuk nak cari apa-apa cetakan, apa-apa rujukan, dia mudah. Dia sangat-sangat mudah dan terbuka. Tapi yang menakutkan ialah isu plagiat tu lah. Sebab kita orang luar ni, kita tak berapa kuat kabel dengan orang sana. Kalau kita sama kabilah dengan dia orang tak apa, dia orang boleh tahan. Tapi sebab kita orang luar, dia tetap macam mana pun, kamu orang luar. Dia tetap akan ada sentimen itu. Tapi nanti kita akan tengok poin yang keempat tu, memahami asbabun nuzul. Cuma saya nak katanya, ilmu ulum Quran dia banyak cabang yang kita boleh kaji. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Sampai poin yang keempat tu, kita akan sambung situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.